Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ارحمنا اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا فهما صادقا أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi dan Jawatan Kuasa Surau Ihsaniyah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita sambung sikit topik muka surat 32. Muka surat 32 dalam buku Mutiara Al-Fatihah yang disusun oleh Abu Mardiyah Al-Fadhil Syekh Ustaz Muhammad bin Abdul Manaf. Tajuknya ialah Fawasil dalam Al-Fatihah. Baik. Untuk makluman kita bersama bahawa ilmu Al-Quran itu terlalu luas dan para ulama telah membagikannya banyak bidang-bidang ilmu di dalam Al-Quran itu sendiri. Bermula dengan ilmu cara bacaannya, tajwidnya, qiraatnya, termasuklah semua sekali itu. Ilmu tafsirnya, ilmu memahami makna dan maksud, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara dikumpulkan Quran, disebut sebagai ulumul Quran, dan begitu luas. Ada satu lagi ilmu dinamakan fawasil. Fawasil salah satu daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam ilmu-ilmu Al-Quran itu sendiri. Apa makna fawasil itu? Tuan-tuan rujuk ya. Kalau hari ini merupakan baru dengar, alhamdulillah. Kalau dah lama dengar pun alhamdulillah juga. Ya. Supaya nak menjadi sahabat kepada Quran ini, biarlah kita dengar semua hal-hal berkaitan dengan Quran. Mudah-mudahan dia akan banyak membantu kita nanti pada satu hari yang tidak ada bantuan selain daripada pertolongan Allah SWT dan perlindungan Allah dan syafaat yang telah dijanjikan kepada kita, iaitu syafaat Al-Quran dan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Ilmu fawasil ni ialah ilmu yang membicarakan kaedah atau cara-cara mengira ayat Quran. Sama ada menentukan sesuatu ayat atau sebagai sudut keaslian Al-Quran itu memang benar-benar datang daripada Allah SWT, disampaikan kepada Nabi SAW dan kekal keasliannya sampailah masa kini sehingga akhir zaman, sehinggalah nanti Al-Quran itu diangkat daripada bumi ini, daripada dada-dada manusia dan daripada mushaf itu sendiri. Itu dekat kiamat dah lah. Dan bila maksudnya mengira ayat ini pun betul, tepat, walaupun ada jumlah-jumlah yang khilaf, akan tetapi tidak satu pun yang menghilangkan daripada ayat dan kalimat-kalimatnya. Cuma berlaku khilaf itu di segi berapa jumlah ahli Syam kira, ahli Basrah kira, ahli Kufah kira, ahli Madinah kira. Itu adalah bergantung kepada cara mana mereka menentukan ia menjadi satu ayat atau tidak pada penghujung-penghujung ayat yang dibaca itu. Dan itu menjadikan ia ada lebih, ada kurang, tapi tidak menghilangkan sesuatu pun daripada ayat-ayat Quran. Itu semuanya lengkap. Cuma mana nak berhenti itu dikira ayat. Macam tu ya. Itu maksudnya ilmu fawasil ini. Ejaan fawasil ni, fa, waw, alif, sad, lam adalah kata jamak, yang ni banyak atau ramai. Fasalah satu. Cerita Piramli ada juga kan, Menteri Fasalah. Pandai Piramli ni, dia ambil bahasa Arab tu diputar-putar kan. Dia sendiri pun tak faham pun mana kan, tapi dia gemar menggunakan perkataan-perkataan tu ya. Fasilah itu satulah ya. Jadi fasilah tu bermaksud ialah ra'su ayah. Ra'su ayah maknanya kepala ayat. Ra'sun kepala kan.
Ayat ialah ayat. Ayat itu ialah akhir bagi sesuatu kalimat, itu ayat lah. Kalimat, akhir berhenti, full stop, itu jadi ayat. Itu sebab bila kita bercakap, kena hati-hati ketika kita menuturkan perkataan itu. Takut kita nak sampai ke tu, belum akhir lagi, kita dah stop situ kan. Jadi sambung pula, jadi makna lain pula dia. Kan? Contoh seperti satu ayat lah kan. Ali suka minum susu bengali bawah rumah. Itu ayat ni. Ali suka minum susu lembu bengali. Bukan susu lembu bengali kan, kita dulu panggil kan, bawah rumah. Dia baca Ali suka minum susu nokta bengali bawah rumah. Lain cerita tu tuan-tuan. Itu dah ada makna lain. Walaupun asalnya satu ayat. Ini bahasa Melayu yang ringkas-ringkas. Bangla 2 hari datang sini pun dah pandai bahasa Melayu. Kan? Berapa? Kan? Dah tahu dia pun kan. Mana paling senang bahasa Melayu nak dipelajari. Bahasa yang paling payah nak pelajari ialah bahasa Arab lah. Kenapa? Dia terlalu banyak pecahan-pecahan kalimat-kalimatnya. Dan perbendaharaan katanya sangat luas. Sehingga jutaan perbendaharaan kata-katanya. Jadi ra'su ayat itu ialah kepala ayat, iaitu masyarakat kita sebut sebagai akhir ayat. Cuma perbezaannya ialah kalaulah kita isikan satu ayat, bermula satu ayat, kita nombor dulu baru ayat. Tak kira lah bahasa apa. Bahkan bahasa Arab sendiri tulis nombor dulu baru ayat. Bahasa Melayu punya tu nombor 1 ayatnya apa. Bahasa Inggeris pun satu, nombor 1 apa ayat dia kan. Jadi bahasa apa pun dunia ni, dia mula dengan nombor baru ayat. Tapi dalam Quran tidak. Dia mula dengan ayat baru nombor. Nampak tu? Dah beza. Ya? Terus berbeza dengan susunan ayat-ayat yang ada pada manusia ini. Adapun menurut pandangan Imam Abu Amru Ad-Dani, bahawa setiap ra'su ayat, setiap kepala ayat itu adalah fasilah, tetapi tidak semua fasilah itu menjadi ra'su ayat. Jadi maksudnya begini, setiap nombor ayat itu adalah merupakan fasilah lah, maknanya akhir ayat lah. Tapi tidak semestinya semua yang akhir ayat itu menjadi nombor ayat. Maka itu berlakulah perbezaan di sudut berapa jumlah ayat Al-Quran itu. Di kalangan para ulama yang mempopularkan ataupun kita kata yang masyhur daripada ulama-ulama fawasil ini. Ulama kira-kira ayat Quran ini. Ulama yang membicarakan tentang fawasil, cara-cara mengira ayat Quran ini dikenali sebagai ulama adat, dikenali sebagai ulama adat. Kalau siapa belajar bahasa Arab, adat itu ialah kira lah, matematik lah, kira-kira. Ilmu adat ialah ilmu kira. 1 wahid, 2 ithnani, 3 thalatha. Cerita Pramli tu kan, tiup kan, majun thalatha, nak minta majun 3 kan. Terus kita faham thalatha tu maknanya 3. Arba'a, khamsa, sitta, sab'a, macam tu ya. Jadi bila sambung pula kan dah lain nak bunyi kan. Contoh misalnya kata wahid ashar kan, ihda ashar kan, ithnani ashar, thalathata ashar. Tak jadi thalatha ashar, dia jadi thalathata ashar pula. Jadi kesemua itu berubah-berubah daripada sudut nak mengenali adat ataupun nombor-nombor yang di dalam bahasa Arab. Itu kayanya bahasa Arab tuan-tuan ya. Kalau kita nak terjemah terus memang payahlah, dia tak akan jadi. Dia jadi tak sempurna ya. Jadi ulama yang membicarakan tentang fawasil ini, cara-cara mengira ayat Al-Quran ini dikenali sebagai ulama adat. Ya, ain dal dal. Itu adat. Ain dal dal. Adat. Jadi mereka terbahagi kepada 7 yang masyhur. Siapa dia? Kumpulannya ialah kumpulan Madani awal, iaitu diriwayatkan oleh Nafi' daripada 2 orang gurunya, iaitu Yazid Al-Qa'qa' dan Syaibah bin Nasr. Ni Madani awal. Kita ambillah nama-nama para ulama ni sebagai peringatan bagi kita bahawa
Ini nama-nama para ulama yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau para ulama berkaitan dengan bab akidah, tauhid, ini ulama yang berkaitan dengan akidah. Kalau ulama berkaitan tentang fiqh, ini ulama yang berkaitan tentang fiqh. Kita kenal para ulama kita, insya-Allah. Madani akhir itu iaitu yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ja'far daripada Yazid bin Al-Qaqa dan daripada Syaibah bin Nasr dengan perantaraan Sulaiman bin Jammaz. Ulama daripada kumpulan Madani ini, mereka kira ayat Quran semuanya sebanyak 6,217. 6,217 ayat semua ayat Quran. Baik. Kemudian ada satu kumpulan lagi iaitu ulama Makki. Makki ini Mekah lah, ulama Mekah. Tak boleh faham dalam makna kita Makki kan. Jadi Makki pula kan. Makki ada sabdu. Makki. Iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Amru Ad-Dani dan sanadnya bersambung kepada Abdullah bin Kathir daripada Mujahid bin Jabar dan daripada Abdullah bin Abbas daripada Ubay bin Ka'ab. Kumpulan ulama Makki ini, mereka mengira ayat Quran ini keseluruhannya adalah 6,220. Tadi ulama Madani itu 6,217 kan? Yang ini 6,220 keseluruhan ayat Quran itu. Kemudian satu lagi kumpulan ulama daripada Basrah disebut sebagai Basari. Itu sebut Basari itu merujuk kepada ulama Basrah lah. Ya. Yang diriwayatkan oleh Ata bin Yasar At-Tabi'i dan Asim Al-Jahdari. Ulama daripada Basrah ini mereka menyatakan bahawa Al-Quran itu dikira oleh para ulama ini dia sebanyak 6,235. Berlebih pula lagi dah. Maknanya ada di antara ayat itu dikira banyak. Satu ayat yang dikira oleh ulama Makki dikira itu sebagai dua ayat-ayat yang sama tapi dikira sebagai dua. Dia jadi macam tu, maka bertambahlah kiraan itu. Tapi tidak mengurangi ayat ya, tidak ada terkurang ayat Quran tu. Ayat Quran tu tetap yang ada itu. Cuma berapa jumlah tu dia pecahan itu tak sama ya. Tapi tidaklah terlalu jauh sangat dari segi ayat-ayat ini. Kemudian ulama Kufah ni atau disebut sebagai Kufi, ulama Kufi yang asal ulama ini di Kufah, iaitu yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Kufi dan Sufyan bin Uyainah daripada Ali bin Abi Talib. Kumpulan ini mereka mengira ayat Quran sebanyak 6,236 ayat. Kita ikut yang ni. Jadi tuan-tuan kalau orang tanya nanti, tuan-tuan berapa jumlah ayat Quran? Kita ikut yang ni. Ulama Kufah iaitu 6,236 ayat. Dulu kan ada ayat Quran itu 6666. Itu saya daripada kecil saya pegang tu. Berapa jumlah Quran? Ayat Quran 6,666. Ini ayat Tok Bomoh tuan-tuan. Ayat Tok Bomoh. Tapi kemungkinan ada jugalah para ulama yang menggunakannya. Tapi itu adalah kiraan yang tidak termasuk kiraan yang masyhur. Macam tu ya. Jadi kita ambil yang masyhur sajalah. Kita tak salah ambil yang tak masyhur tu. Susah kita nak menjawabnya kan. Ambil daripada ulama yang masyhur ini ya. Sehingga orang jual ubat minyak urut pun dia akan gunakan tu dalam tubuh tuan-tuan ada 6,666 ayat sama macam ayat Quran kata kan. Terpegun gitu kan. Beli 3 botol. Macam tu. Baik tuan-tuan dikasih rezeki dia lah kan. Baik, kemudian tu ulama daripada Dimashqi atau disebut ulama Damsyik lah, Damsyik, Iraq sekarang ni kan. Iaitu yang diriwayatkan oleh Yahya Al-Dhimari daripada Abdullah bin Amir daripada Abu Darda. Ulama Damsyik ni dia kira, atau ulama dia tak sebut Damsyik ya, dia kira ulama Syam. Damsyik, Himsi ni dua ni dia adalah ulama, dia kira kumpulan daripada ulama Syami, Asy-Syami, iaitu ulama daripada Syam ya.
ada satu lagi iaitu daripada Syam juga, satu kumpulan yang lain disebut sebagai Himsi. Disandarkan kepada Shuraih bin Yazid Al-Hadrami. Ini ulama daripada Dimashqi atau Damsyik dan Himsi ini adalah dikira sebagai ulama Asy-Syami atau daripada Syam. Berapa jumlah ayat Quran dia kira? Dia kira sebanyak 6,226 ayat. Jadi ulama Syami atau Syam dikira 6,226 ayat jumlah Quran. Semuanya ayat Quran. Jadi kita nak ikut yang mana? Kita ikut ulama Kufah ataupun disebut sebagai ulama daripada Kufi, disebut Kufi atau ulama daripada Kufah, 6,236 ayat. Baik. Ulama adat bersepakat mengatakan bahawa surah Al-Fatihah, ni baru masuk surah Fatihah, ada 7 ayat. Mereka bersandarkan kepada dalil berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hijr ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi sab'am minal mathani, 7 ayat ini baca berulang dan Al-Quran yang agung. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud, Rasulullah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani alladhi utituhu wal Qur'anul 'azim. Adalah 7 ayat yang diulang-ulang yang telah diberi kepadaku dan Al-Quran yang agung. Kata Imam Asy-Syatibi ialah wa ummul Qur'anil kullu sab'an ya'udduha. Dan ummul Quran ataupun surah Al-Fatihah itu semuanya para ulama adat mengiranya 7 ayat sahaja. Jadi tidak ada lebih atau tidak ada kurang, tidak ada lebih kurang. Jadi benda-benda ini kena faham betul-betul. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, tak ada yang lebih kurang. Dia kena tepat 7 ayat. Ya. Baik. Ulama adat berselisih pendapat dalam menentukan kedudukan ayat-ayat dalam surah Fatihah pada 2 tempat berikut. 7 ayat pasti. Tapi berselisih pendapat para ulama adat ini yang kira ayat Quran daripada surah Fatihah ini, kedudukan ayat dalam Al-Fatihah itu ada 2 tempat. Yang mana pada 2 tempat berikut disebut sebagai, pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu ahli Makkah, ahli Kufah, sama ada di kalangan Al-Qura' dan Al-Fuqaha. Qura' ialah ulama yang berkaitan dengan Al-Quran. Fuqaha pula ialah ulama berkaitan dengan kaedah fiqhiyah. Fiqh lah cerita fiqh. Ya. Mengiranya sebagai ayat pertama, mana ulama Makkah dan Kufah dikira Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Adapun ahli Madinah ataupun disebut sebagai Madani awal tadi dan Madani akhir tadi, ahli Syam iaitu Dimashqi dan Himsi dan ahli Basrah, dia tak kira Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat. Kemudian tu pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, ahli Makkah dan ahli Kufah tidak mengira sebagai satu ayat, manakala ahli Madinah, ahli Syam, ahli Basrah mengiranya sebagai ayat yang ke-6. Maksudnya ialah yang pertama, ulama daripada Makkah dan Kufah, ulama adat daripada Makkah Kufah, dia kira basmalah itu merupakan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Kemudian ulama Makkah Kufah, dia kira pula ayat yang daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin itu menjadi satu ayat. Manakala ulama Madinah, ahli Syam, ahli Basrah, dia kira itu sebagai ayat ke-6, iaitu ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jadi 6.
Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin jadi ayat yang ke-7 bagi ulama Madani, ulama Syam dan juga ulama Basrah. Jadi bagi kita kira basmalah itu sebagai ayat pertama, siratal ladzina an'amta alaihim itu tidak lengkap lagi ayat yang ke-7 kecuali sampai waladdallin. Baik. Kata Imam Asy-Syatibi, walakin alaihim awwala yusqitul muthri wa ya'tadu bismillah. Tetapi alaihim pertama menggugur akannya oleh muthri. Muthri itu ialah singkatan rumus bagi Makki dan Kufi. Ya, dan mengganti akannya dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berikut adalah kedudukan ayat dalam surah Al-Fatihah di sisi ahli Makkah dan ahli Kufah. Baik, ayatnya ialah bermula daripada bismillah, ya. Mari tuan-tuan baca sama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi keadaan ini kita kira daripada basmalah lagi sudah dikira sebagai satu ayat. Jadi dalam solat kita maka wajiblah dibaca dalam Al-Fatihah itu bermula dengan basmalah secara jahar. Jahar mana baca kuatlah. Ya, baca kuat. Kalau waktu baca jahar memang kena jelaslah. Kalau waktu zuhur asar itu kita baca sekurang-kurangnya telinga kita mendengarnya. Dia tak boleh luput daripada bacaan dia kerana dia adalah merupakan ayat. Berikut adalah kedudukan ayat surah Al-Fatihah di sisi ahli Madinah, ahli Syam dan ahli Basrah, iaitu bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, satu. Basmalah tak ada ya? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 7. Jadi cara saya baca tu saya tunjukkan dengan jari saya kiraan tu. Habis ayat baru naik satu. Bismillahirrahmanirrahim baru naik satu. Contoh. Menunjukkan kiraan ayat tu setelah habis dibaca ayat. Kan dalam Quran macam tu, ayat dulu baru nombor. Baik. Kalau tuan-tuan buka dalam mushaf bermula Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu dah ada nombor 1. Maknanya masyhur, yang paling masyhur sekali dari segi bacaan Al-Quran dan juga penulisan di sudut ulama adat ini ialah ulama Makkah dan Kufah. Dan juga begitu juga bacaan yang mengikut Imam Hafs an Asim. Hafs an Asim. Okay. 2/3 dunia ini orang ramai, orang Islam, orang mukmin ini membaca mengikut riwayat Hafs an Asim. Maka begitu dia mushaf itu ditulis atau dicetak dengan berluasanya mengikut bacaan Hafs an Asim.
Jadi kalau adalah bacaan yang selain daripada tu, dia menggunakan mushaf yang sama juga. Tapi dia tahu kaedah bagaimana nak baca, ikut riwayat dia lah. Begitu. Baik. Kadang kita nampakkan banyak kita amalan sebelum ni empat jadi kan. Dan kalau yang Islam ni betul dia berhenti 7 itu. Salah ke apa-apa. Baik. Terima kasih Tuan Haji soalan. Soalan tu ialah ayat kita yang ketujuh ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Jadi bagaimanakah kita nak baca dalam solat? Apakah boleh kalau kita potong dua? Boleh atau tidak? Jawapannya harus kita potong dua. Kalau nafas tak sampai. Dia ada sebabnya kalau nafas tak sampai. Tambah bila jadi imam, kan? Lupa nak tarik napih kan? Main baca je dulu kan? Atau memang napih tu tak sampai. Kira macam tu lah kan? Maka berhentilah. Berhenti dan ambillah tempat yang sesuai. Kalau surah Fatihah ni, kalau kita tak sampai nafas, berhentilah. Tak ada masalah. Okay? InsyaAllah. Contoh kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita sambung. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah dikira sebagai boleh, tak ada masalah apa dan tidak ada mencacatkan apa-apa, ya. Tapi kalau nafas sampai, masya-Allah nafasnya panjang, maka dia bacalah penuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nafasnya sampai. Tapi kalau mencangut janganlah. Nanti dia rosak. Biarlah sempurna, tak ada masalah apa, ya. Harusnya kita berhenti. Kenapa? Kerana keadaan itu keadaan yang darurat. Kita memang tak boleh sampai dah nafas kita. Jangan dipaksa. Itu bagi yang tak sampai. Harusnya mengambil di situlah sesuai. Boleh. Ya, berhenti alaihim pertama, sambung terus ghairil maghdub sampai waladdallin. Baik. Ada juga kadang-kadang tu nafasnya sampai, tapi sengaja nak syok-syok begini. Nak apa, bergaya lah. Kan? Sekarang ni macam-macam nak gaya, jadi kadang tak tepat lah. Gaya tu jangan berlebihan lah. Boleh bergaya kan, tapi bersederhana lah. Kadang-kadang anda baca tu nafasnya panjang, tapi dia nak bergaya, dia berhenti maghdub pun ada juga kan. Dia jadi imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Gitu. Jadi jemaah yang tak tahu rasa, wah ini benda baru ni, menarik juga. Dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, memujilah masing-masing kan. Oi, dahsyat imam baru ni kan. Berhenti ghairil maghdub, mesti dia ada makna tertentu ya. Rupa gaya je lebih. Tak boleh tuan-tuan, jangan buat pasal. Kalau nafas sampai saja berhenti ghairil maghdub, itu adalah satu perkara yang tidak dibenarkan. Tak dibenarkan, ya. Kerana tata cara membaca Quran ni dia tetap kena jaga macam mana pun. Kalau nak bergaya sekalipun tetap kena jaga. Dia punya keadaan-keadaan dia dari segi wakaf ibtidaknya. Ada tu saya jumpa kadang-kadang baca macam ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil balik. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil daripada an'amta 'alaihim. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling sesuai, ambillah daripada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dah sempurna makna dia. Ya? Itu dah sempurna makna dia. Sedangkan tiga kumpulan para ulama ni, iaitu ahli Madinah, ahli Syam, ahli Basrah pun memilih ini adalah ayat yang ketujuh. Tak ada masalah. Dia tak payah ulangan an'amta 'alaihim. Ya? Ini peristiwa ni berlaku masa kami jadi juri lah tilawah peringkat satu negeri. Dia bukan Negeri Sembilan lah. Negeri lain ni. Negeri lain masa tu almarhum Tan Sri Datuk Hasan Muadam masa tu. Tu imam tu dia baca macam tu.
Di siratal maghrib dia dah baca macam tu dah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kami tanyalah kepada almarhum kan. Macam mana tu? Datuk bacaan je tu. Dia kata sudah sempurna, ambil ghairil maghdubi, tak payah ambil an'amta alaihim. Dia nak tunjuk an'amta alaihim tu dia kata. Itu pun tak betul kata dia. Dia pun tak. Isyak tu dia jadi imam lagi pun baca macam tu. Jadi mengeleng orang tua tu. Tak berapa kali dia mengeleng, tak tahulah kan. Jadi mana dia tak setujulah baca begitu. Maksudnya saya mengambil daripada peristiwa itu menunjukkan bahawa sempurnalah ambil daripada siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tak sampai apa, berhentilah situ. Lepas tu sambung terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh tuan ya? Boleh ya? Jelas ya? Jadi tak timbul masalah yang tu ya. Jangan nantikan saya nak berimam pada imam yang napi panjang, napi pendek, tak nak. Parahlah macam tu kan. Parahlah macam tu. Napah ni dia tak tentu. Kadang ada masa dia panjang. Mana ada masa dia pendek ya. Kalau sihat betul panjang napah. Saya lepas kena 3 dos ketika ni rasa macam pendek lah nampak. Suara tu naik serak pula kan. Tapi tak apa. InsyaAllah. Boleh lagi. Boleh lagi insyaAllah ya. Baik. Walaupun ulama adat tadi berselisih pendapat dalam menentukan suatu ayat itu dalam surah Fatihah, tetapi pendapat mereka masih lagi menepati salah satu daripada kaedah-kaedah fawasil, yang ini cara-cara mengira ayat, iaitu melalui kaedah fawasil mutaqaribah. Jadi tuan-tuan ambil je lah ilmu ni ya. Walaupun ilmu ni sebenarnya kalau dulu masa universiti, duduk belajar Quran Sunnah, memang kena belajar ilmu ni. Kena belajar ilmu fawasil ni. Tapi tak adalah mendalam sangat. Nak mengetahui kaedah saja. Lebih macam tu je. Kalau mendalam betul, itu Masya Allah. Ya, hebat. Ya. Jadi ulama adat telah menetapkan beberapa ciri atau kaedah fawasil bagi menentukan kedudukan suatu ayat Al-Quran, sama ada dikira sebagai satu ayat atau sebaliknya. Jadi banyak kaedah-kaedahnya. Di antara kaedah-kaedah tersebut disebut seperti ini. Yang pertama disebut sebagai kaedah mutawaziyah. Mutawaziyah ni ialah persamaan akhir ayat pada wazan dan huruf akhir, seperti firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 1 hingga 2. Ayat itu sama ujung dia, rimanya sama. Maka para ulama meletakkan dia sebagai satu-satu rima akhir itu sebagai satu ayat. Contoh, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa. Di satu ayat. Ayat sama. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi bunyi ujung tu wa itu disebut sebagai mutawaziyah. Di ujung tu wazan tu sama bunyi dia. Ini perkara biasa tak? Kalau misalnya kata kalau kita dalam pantun-pantun Melayu pun macam tu juga kan. Jadi nak menunjukkan bahawa bunyinya wazan atau di akhir tu sama. Begitu dalam surah Ad-Duha kita baca fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi ra mati semua, har bagi atas, dia matikan dia. Har contoh. Surah An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ini mati dengan fa ta marbutah, mati dengan fa dan bagi atas. Jadi bunyi yang sama, maka ini salah satu kaedah disebut sebagai fawasil mutawaziyah. Saya cuba berikan satu lagi. Fawasil mutawazinah pula ialah persamaan akhir ayat pada wazan tapi tidak pada huruf akhir, seperti firman Allah SWT dalam surah At-Tariq ayat 2-3. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Tak sama kan? Betul? Tak sama ya. Jadi sebut akhir pada wazan tu dikira tak sama, tapi dikira sebagai At-Tariq dengan Ats-Tsaqib. Kedua-duanya alif lam ma'rif
ma'rifah. Dia dikira sebagai wazan yang sama. Surah Saffat, As-Saffat, As-Saffat, ayat dia ialah wa atainahumal kitabal mustaqim wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim. Jadi al-mustabin dengan al-mustaqim itu di wazan sama tu ya. Tuan-tuan tengok huruf yang lain tapi dia punya baris sama wazan dia ya. Dan tu surah Maryam, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Izza dengan didda, itu dikira sebagai fawasil mutawazinah ataupun wazannya sama. Baik, tuan-tuan dikasihi yang dirahmati, saya nak berhenti setakat itu dulu kerana ada pengumuman. Boleh, silakan tuan-tuan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.